Assalamualaikum sahabat-sahabat. Ini saya nak cerita tentang satu perkara yang penting dalam hidup kita. Iaitu sentiasa ada dalam hidup kita dan tidak dapat tidak kita mesti ada. Yang pertama ialah nafsu kita. Tahu tukah tuan-tuan apa itu nafsu? Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu sentiasa mengajak kepada perkara kemungkaran. Jadi saya nak ceritakan dalam nafsu-nafsu manusia ni ada 7 peringkat. Yang pertama, nafsu ammarah. Apakah itu nafsu ammarah? Nafsu ammarah ni ialah nafsu yang sentiasa mengajak manusia kepada kejahatan. Kalau kita tengok orang yang ada sifat nafsu ammarah ni, apakah ciri-ciri sifat nafsu ammarah? Pertama, dia sentiasa suka melakukan kejahatan. Tak kira lah di mana saja dia berada, dia suka buat jahat, suka melakukan kemungkaran. Dan jikalau dia berbuat baik sendiri pun, sekalipun dia buat baik itu semata-mata kerana pura-pura saja, ataupun sebagai topeng untuk dia melakukan kejahatan. Pernah tak nampak orang pura-pura baik-baik, tapi sebenarnya niat dia nak buat jahat. Jadi orang yang macam ni kita nilaikan dia sebagai nafsu amarah. Berubah ke tingkat yang seterusnya. Yang apa dia? Tingkat yang kedua, nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni masih lagi dalam nafsu yang bahaya, tapi dia baik sikit daripada nafsu amarah ni. Contohnya saya namakan yang kedua ni ialah nafsu lawamah ni. Apakah ciri-ciri dia? Dia ada sifat kesedaran. Dia mula sedar, yang aku buat ni salah ni. Jadi dia dah mula sedar, macam insaf sikit lah. Dia insaf sikit, jadi dia berubah. Tapi dia tak berubah 100%, dia berubah sedikit demi sedikit. Itulah maksud si nafsu lawamah. Jadi pernah tak kita tengok orang yang buat jahat ni, tiba-tiba dia rasa dia aku dah banyak buat dosa ni, jadi dia mula nak jadi baik sikit, sedikit. Itu yang namanya nafsu lawamah. Jadi orang yang ada nafsu lawamah ni, itu permulaan dia untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan yang ketiga pula ialah nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah ialah nafsu yang berubah daripada sifat kesedaran kepada konsisten. Konsisten, dia mula taat perintah Allah. Dia tidak sepenuhnya melakukan kemungkaran, tapi dia dah mula taat. Seperti contohnya solat 5 waktu, mula taat ibu bapa. Kalau sebelum ni dia selalu melawan cakap ibu bapa kan. Jadi dengan sifat-sifat tu dia dah mula berubah. Tidak semestilah nafsu yang kedua tadi, dan tidak juga nafsu yang pertama. Seterusnya, nafsu yang keempat, nafsu mutmainnah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan penuh keredaan. Jadi orang yang ada nafsu mutmainnah ni ialah orang yang bertakwa. Barulah Allah iktiraf orang yang telah sampai kepada nafsu mutmainnah ini dengan hamba-Nya, dengan panggilan hamba. Jadi bagaimana dengan nafsu yang sebelum-sebelum ni? Nafsu yang sebelum-sebelum ni belum lagi mencapai hamba Allah yang bertakwa. Jadi orang yang dipanggil untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti ialah orang yang sampai ke tahap nafsu mutmainnah. Jadi setiap manusia perlu ada azam untuk sampai ke nafsu mutmainnah ini. Kerana apa? Kerana nafsu mutmainnah ini ciri-ciri dia dah mula cintakan ibadah. Dia rajin solat, rajin berzikir, dan dia rasakan benda tu bukan sebagai terpaksa, tapi dia lakukan tu sebagai sukarela, kerana suka, cinta dan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok dalam hidup manusia ni, kalau kita ada rasa macam nak solat pun malas, susah nak beribadah, itu mungkin takut-takut kita belum sampai lagi ke taraf nafsu mutmainnah ini.
Seterusnya saya terus kepada nafsu yang ke-5 yang disebutkan nafsu radiyah. Nafsu radiyah ini ialah tingkat atas sikit daripada mutmainnah, di mana dia menganggap semua bala bencana daripada Allah itu sebagai satu qada dan qadar Allah SWT. Dia sentiasa bersyukur dengan atas apa yang Allah berikan kepadanya, sama ada baik atau buruk. Pernah diceritakan dalam satu hadis di mana salah seorang sahabat Nabi, dia mempunyai seorang hamba. Hamba ini dia telah membawa dulang yang berisikan daging kambing dan pisau. Ketika dia membawa daging kambing dan pisau itu, jadi dia pisau itu terjatuh dan terkena pada anak dia yang masih lagi merangkak. Jadi pisau tu terkena pada anaknya dan mati. Jadi apakah kata sahabat itu? Sahabat tu berkata, tidak ada apa-apa. Ini semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini aku akan merdekakan kau. Jadi tidak ada perasaan saling menyalahi apa yang berlaku. Dia sentiasa bersyukur dan redha dengan apa yang Allah telah tentukan ataupun takdirkan kepada dia. Seterusnya, untuk yang ke-6 disebutkan nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah ni ialah peringkat nafsu yang tertinggi jugalah dalam kehidupan manusia ni. Dalam kita manusia biasa ni, orang yang telah mendapat nafsu mardiyah ni, dia di antara orang golongan wali-wali Allah lah. Wali-wali Allah, di mana dia dalam satu hadis kursi menyebutkan mereka ini melihat dengan pandangan Allah dan mereka mendengar dengan pendengaran Allah. Bermaksud apa sahaja yang mereka buat tu berkaitan dengan apa yang Allah redha kepadanya. Jadi maksudnya bila dia berkata, kalau dia bercakap, masin mulutnya. Kalau dia berkata yang buruk, maka buruklah hasilnya. Jadi orang ini sentiasa berhati-hati dalam percakapannya dan tingkah lakunya. Kerana apa? Kerana doa mereka ni makbul. Seperti kita lihat sekarang ni, wali-wali Allah ni, orang-orang ini dia sentiasa takut kepada Allah SWT. Dan mereka ini hidup berbeza dengan cara kita, dengan orang biasa ni. Sebab apa? Makam dia sudah mencapai tahap nafsu mardiyah. Dan seterusnya, nafsu yang terakhir sekali, nafsu yang ke-7 ialah nafsu kamilah. Siapakah orang yang mendapat nafsu kamilah ini? Nafsu yang tertinggi sekali dalam tingkat martabat nafsu dalam hidup manusia, iaitu para nabi-nabi dan rasul. Kita tengok nabi-nabi dan rasul, mereka ini telah mencapai nafsu yang tertinggi sekali, nafsu kamilah, iaitu mereka telah dipilih ataupun diwahyukan oleh Allah SWT untuk menjadi panduan kepada manusia. Kalau kita tengok Nabi Muhammad SAW, beliau telah digelarkan sebagai Rasulullah, pesuruh Allah, dan juga beliau dikenali juga sebagai akhlak yang terpuji, yang sempurna, di mana mereka ini maksum. Maksum tu maknanya terpelihara daripada dosa. Allah telah bersihkan mereka daripada dosa. Kerana apa? Untuk menjadi panduan kepada manusia, pada umat-umatnya. Jadi itulah setakat ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan sedikit panduan atau semangat kepada kita. Okay, jangan lupa like YouTube saya dan subscribe. Okay. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.